أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال رب اشرح لي صدري. Ya Allah, lapangkanlah dadaku, wa yassir li amri. Ya Allah, permudahkanlah segala urusanku, wahlul 'uqdatam min lisani. Ya Allah, fasihkanlah lidahku ini, yafqahu qawli, supaya manusia muslimin muslimat pada malam ini mudah faham kata-kataku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunyi tak semangat ya. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kira tak kuat lagi, gini, orang Tino ramai tapi tak bunyi suara malam ni. Tak apa, bunyi suara jawab salah tak apa. Siapa dia tak jawab derah-derah, amun doa supaya abang dia bini dua. Assalamualaikum. Nampak kena doa sungguh ni Pak ni. Alhamdulillah. Terima kasih saya ucapkan kepada pengerusi majlis Al-Fadil Ustaz Nasir, yang dihormati Nayuk Teseban, Nayuk Nusantara, serta AJK-nya, semaciknya, yang dikasihi terimam kita yang mana menganjurkan majlis seumpama ini, asatidzah alim ulama, guru-guru, para pemimpin masyarakat muslimin muslimat yang dikasihi. Alhamdulillah, malam ni ramai malam ni, alhamdulillah. Semalam ramai amo dipahamkan bahawa semalam hujan turun pun tak lari. Malam ni kalau hujan turun nak lari ke tak? Tak lari. Tak lari, hebat amo nak lari kalau hujan turun. Ramai alhamdulillah. Amo biasa ceramah tuan-tuan sebelah lek sebelah sana. Ni orang dengar. Pengalaman masya-Allah, ni orang dengar dalam masjid. Tak imam yang kira jepuk. Oleh itu dengan segala hormatnya mempersilakan Al-Fadil Ustaz Ghazali Al-Fatani ke pentas. Allah sedap jepuk kita terus. Ni orang kata. Mula ceramah dua orang start bangun pergi jamai. Mari duduk. Duduk sebentar bangun pergi jamai pula. Mari duduk pula. Kata sudah aku. Pergi jamai semua dua orang tu. Hak dua orang lagi tidur terus. Hak duduk tengah dua orang tidur terus. Amo ceramah. Tinggal dua orang, kata dua orang ni dah dengan aku. Tapi dua orang tu amo gecek tajam mata tengok kat amo. Amo kata lagu mana dia ni dua orang ni. Amo ceramah 2 jam tuan-tuan. Tinggal dua orang tu hak ni bangun pergi jamai masuk. Hak dua orang ni lagi ni tidur terus. Dua orang ni tajam mata. Lepas tu amo tanya Tok Imam, lagu mana dua orang tu? Dia kata dua orang tu, Ustaz, dia tuli. Habis licin ni orang, tak ada pihak dengar. Malam ni alhamdulillah ramai, tapi minta lah jangan tergolong daripada ni orang saat ni lah. Kita malam ni masa pendek, masa ringkas tuan-tuan.
Ceramah seumpama ni kalau panjang subuh esok kena habis sebab 4 orang. Kalau 4 orang 2 jam seorang subuh esok habis. Oleh yang demikian amo diminta sebab amo gacak panjang esok mo. Malam ni amo diminta supaya pendek sikit ceramah tu, jangan panjang sangat. Amo kata tak apa, pendek insya-Allah. 45 minit malam ni tepat-tepat amo akan gacak 45 minit. Tak lebih. Kalau kurang tu mungkinlah. Tuan-tuan, tajuk kita sekarang ialah I love Nabi. Kami cinta kepada kamu ya Rasulullah. Hak ni cerak kena kata dalam hati kita. Cerak hak ni kita kena tepek di dada kita. Le hati kena lukis. Aku cinta kepadamu ya Rasulullah. Man ahabbani fakana ma'i fil jannah. Siapa-siapa yang cinta kepada aku, maka dia akan bersama dengan aku di dalam syurga. Orang yang sayang kepada Nabi, orang yang I love Nabi, candrak Nabi, orang ni kalau betul-betul dia sayang Nabi, maka dia mesti bersama dengan Nabi dalam syurga. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Besarnya cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Besarnya peranan kita sayang kepada Rasulullah. Tapi kalau kita tengoklah ni, berapa orang yang cinta kepada Rasulullah sebenarnya? Tak ramai. Dalam kalangan ramai-ramai umat Rasulullah, tak ramai tuan-tuan yang benar-benar cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang tak ramai inilah yang akan bersama dengan Rasulullah di padang mahsyar. Dia juga orang yang tak ramai inilah yang Rasulullah kenal di wajah-wajah mereka. Tengok wajah-wajah mereka ni Rasulullah kenal dah. Ini umat aku, ini umat aku. Simahum fi wujuhihim min athari sujud. Atas dahi mereka orang-orang yang sayang kepada Rasulullah, orang yang banyak sujud di atas dunia, di atas dahi mereka ada tanda sujud kepada Allah. Tanda ada sinar di atas dahi mereka. Allahu akbar. Kita mudah-mudahan tuan-tuan puan-puan, kita di antara orang-orang yang cinta kepada Rasulullah seperti mana yang kita mari pada malam ini bertujuan untuk cinta kepada Rasulullah. Tapi cinta kepada Rasulullah dia sangat-sangat payah. Kalau nak benar-benar cinta kepada Rasulullah, sangat-sangat payah. Kalau orang dulu dia tengok Rasulullah, dia tengok pengorbanan Rasulullah, dia tengok wajah Rasulullah, hebatnya Rasulullah, dia tengok mata mereka sendiri, dia duduk dekat Rasulullah, maka tidak heranlah kalau mereka ni benar-benar cinta kepada Rasulullah. Tetapi satu ketika tuan-tuan puan-puan, Rasulullah dia tengok dan dia bangga. Dia kata, wahai sahabat-sahabatku, aku bangga dengan orang yang mari ke dia daripadamu. Mereka tak pernah tengok aku. Sepupu kita ni tak pernah kita tengok wajah Rasulullah. Mereka tidak pernah mendengar seruan aku, mereka tidak pernah bersama dengan aku, tetapi mereka ini cinta kepada aku dan ikut sunnah aku. Tuan-tuan puan-puan, besarnya cinta kepada Rasulullah, dan sehingga Rasulullah tahu dah orang cinta kepada dia, orang rindu kepada dia. Rasulullah dia benar-benar ambil berat tentang umatnya. Dia sayang kepada orang dulu baru orang sayang kepada dia. Itu mula-mula sekali. Sebab apa? Kalau kita tengok tuan-tuan, kita tengok kalau kita pergi ke buat umrah atau buat haji, kita pergi tengok orang ziarah makam Rasulullah, berpusu-pusu orang masuk baris nak ziarah makam Rasulullah. Bila sampai depan makam Rasulullah, mereka menangis. Kita tengok seorang-seorang itu menangis. Buat apa? Sebab mereka cinta pada Rasulullah, padahal mereka tak pernah jumpa dengan Rasulullah. Kita tengok baru kita berasa geram bulu roma, dan kita juga ikut mengalir air mata. Sebab apa? Sebab yang ada dalam kubur ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Buat apa gitu? Sebab Rasulullah sudah memiliki hati orang-orang yang pengikut-pengikutnya. Rasulullah sudah milik hati orang ramai-ramai. Sebab dengan pengorbanan Rasulullah, dengan ambil berat Rasulullah ambil berat belaka tuan-tuan. Satu ketika, nak kayak kata Rasulullah ambil beratnya, satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia tubik pergi ke masjid. Hadis ni diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri.
Abu Sa'id menceritakan bahawa satu pagi bukan waktu semaya, Rasulullah pergi ke masjid, didapati bahawa ada seorang sahabat Al-Ansari yang bernama Abu Umamah. Sahabat Abu Umamah ni tuan-tuan, Rasulullah masuk dalam masjid, dapati bahawa Abu Umamah dek tiak dalam masjid. Rasulullah tanya sahabat tersebut, wahai Abu Umamah, apa terjadi dengan kamu wahai Abu Umamah? Masa ni mu mari duduk dalam masjid dan nampak wajahmu ni nampak rusing, nampak gelisah kamu wahai Abu Umamah. Maka Abu Umamah menjawab, humumun asabatni wa duyunun ya Rasulullah. Abu Umamah jawab pada Rasulullah, ya Rasulullah, aku serabut ya Rasulullah. Aku serabut ya Rasulullah, dan aku banyak hutang. Hari ni, malam ni, amu nak cerita tentang satu hadis Rasulullah. Dalam 45 minit ni, hadis ni cukup mengajarkan kita, cukup menunjukkan bahawa Rasulullah bimbang kepada kita. Aku serabut ya Rasulullah, aku banyak hutang ya Rasulullah. Orang yang banyak hutang dia serabut, tuan-tuan. Orang yang banyak hutang dia serabut, dunianya luas jadi sepek. Tabah ni luas, banyak orang tabah. Tapi kalau orang yang lekat hutang orang, dia berasa sepek tabah. Nak pergi lorong tu berasa serba salah. Nak pergi lorong ni berasa takut jumpa dengan orang. Masjid luas, tapi bila kita lekat hutang dengan orang, nak pergi masjid pun berasa sepek masjid, tak gamak nak pergi masjid. Ni masalah hutang. Sebab itulah Abu Umamah salah seorang yang lekat hutang, tuan-tuan. Maka dia serabut mari mengadu hal kepada Allah dalam masjid, dan Rasulullah masuk dalam masjid. Rasulullah ajar, wahai Abu Umamah, nak qadak wahai Abu Umamah, u'allimuka kalaman in anta qultahu. Aku akan ajar kepada kamu wahai Abu Umamah beberapa kalimah. Sekiranya mu kata kalimah-kalimah ni setiap pagi sekali, setiap petang sekali, setiap hari, pagi sekali, petang sekali, mu kata hak ni, mu baca hak ni, Allah akan selesaikan masalah hutangmu dan mu tidak akan serabut hidup di atas dunia ini. Tuan-tuan, hak ni doa yang mu nak ayat bahawa Rasulullah ajar buat kita semua. Dan mestinya buat kita serabut hidup hari-hari. Wahai Abu Umamah, mu nak dak aku nak ajar mu? Ni doa ni kalau mu baca, mu akan hilang serabut. Nak ayat kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa saja yang berlaku di atas diri sahabat, Rasulullah akan selesaikan masalah sahabat tu. Subhanallah. Rasulullah tak boleh nak duduk dia. Kalau dengar sahabat susah, ni contoh tauladan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Umamah segera menjawab Rasulullah, ya Rasulullah, ajar pada aku ya Rasulullah, apa yang seharusnya aku baca ya Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, "Qul wahai Abu Umamah, sabahan wa masaan, pagi dan petang doa ni. Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal hazan, wa a'udzu bika minal ajzi wal kasal, wa a'udzu bika minal jubni wal bukhl, wa a'udzu bika min ghalabatid daini wa qahrir rijal." Pendek doa dia. Malam ni buat kita semua kena hafal doa ni, tak hafal ni pun kita pergi cari ustaz-ustaz, ingat pala-pala jadi dah. Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal hazan, wa a'udzu bika minal ajzi wal kasal, wa a'udzu bika minal jubni wal bukhl, wa a'udzu bika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Maka Abu Umamah pun baca doa ni. Hujungnya Abu Umamah cerita dalam hadis ni, dia kata, fa wallahi, demi Allah, aku telah amalkan doa ni. Sesungguhnya Allah faqad qada daini wa adhaba humumi. Sesungguhnya Allah telah tunaikan, selesaikan masalah hutangku, dan aku selesai tenang hatiku. Selesai serabut, aku tak ada dah. Tuan-tuan, puan-puan, hak tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar kita, dan hadis ni diriwayatkan oleh Abu Daud, merupakan hadis yang kuat, hadis yang comel untuk umat-umat Rasulullah guna pakai. Apa yang kita nak huraikan pada malam ini ialah
dalam hadis ni gapo ya Rasulullah pesan kepada kita? Gapo kita boleh faham? So tu cukup hebat, cukup rasa hebat hadis Rasulullah. Mula-mula sekali Rasulullah ajar, Allahumma inni, ya kata Fokmu kata Abu Umamah, wahai Abu Umamah, kata baca doa ni, Allahumma inni, ya Allah ya Tuhan aku, a'udzubika, aku minta perlindungan daripadamu ya Allah, minal hammi wal hazan, daripada al-ham dan al-hazan. Dua. Dia semua 8 perkara semua dalam hadis ni. Yang pertama, minal hammi wal hazan, daripada al-ham dan al-hazan. Al-ham ni kata ulama, serabut benda hak tak berlaku lagi. Serabut lah, benda tak berlaku lagi, serabut dah. Dok khoya benda yang tak mungkin tak berlaku dan tak tahu mana. Mungkin dia tak boleh nak buat, dia khoya banyak. Cita-cita terlalu tinggi tak ada dengan Tuhan. Ha ni alham. Alham, benda yang tak berlaku lagi dia serabut dah. Hidup kita banyak benda ni tuan-tuan. Budak-budak dia ngaji. Dia ngaji, dia serabut ngaji. Masa ngaji dia serabut dah. Itu orang panggil alham. Serabut nak ngaji, nak ambil duit mana nak ngaji? Kalau ngaji kalau ngaji agama, nak kerja gapo? Benar nak kerja tu lambat lagi, tapi duk serabut dah. Itu orang panggil alham. Pas kalau kerja, lagu mana pula kerja ni nak kekal ke tak? Boleh duit nak simpan harta ke tak? Boleh simpan harta ke tak? Benda yang tak tentu arah, dia boleh risaukan hati dia, boleh khoyar, tidur serabut. Ha ni alham. Adapun al-hazan, kata ulama, ialah benda yang telah berlaku daripada benda yang musibah, benda yang berlaku atas diri kita yang tak molek, ataupun yang molek yang telah lepas, buat kita serabut juga. Itu al-hazan. Dua benda ni menyebabkan seorang Islam, seorang umat Rasulullah hilang tupuan. Yang mula-mula serabut benda yang tak berlaku lagi, duk khoya. Khoya macam-macam benda yang dia khoya. Khoya macam-macam bentuk. Pepatah Melayu dulu dia kata, tuan-tuan perempuan, pepatah Melayu dia kata orang Cina dia mati dengan harta. Orang Keling dia mati dengan makanan. Orang Keling dia makan banyak, mati dengan makanan. Orang Melayu dia mati dengan khayalan, khoya. Duduk sore khoya sebab tu gacak sedap. Orang kita gacak lebih daripada tuan. Allah duduk kedai kopi tibuk gain meja nak bini dua. Kalau bab bini dua je dia gacak. Orang tepi tengok, Allah, nak bini dua lagu mana? Tengok tuan. Bini dia mari koyak, dia kata, Allah, dia kata, Ustaz nak bini dua, gacak sedap saja tu, nak bini dua katak meja, nak tumpah teka. Tuan gak, bini dia kata, supaya sekuk cicah teka. Sekuk meri cicah teka, tak ada siapa mulut cicah pun, tak ada siapa mulut patah. Teruk, tapi khoya tinggi. Khoya nak buat rumah besar-besar, tapi kerja belum ada. Khoya ni menyebab kepada seorang itu semaya tidak khusyuk. Menyebab kepada seorang itu serabut dalam kehidupan dia. Hak ni dia panggil alham. Dan al-hazan, benda yang berlaku dah. Kematian anak, wal'iyadzubillah. Kematian isteri, kematian suami, wal'iyadzubillah. Penyakit yang tidak dapat dilarikan, wal'iyadzubillah. Benda ni dia panggil al-hazan. Maka dua-dua ini kita minta doa pagi dan petang, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. InsyaAllah orang baca doa ni, dua-dua tidak akan berlaku di atas diri dia. Bila berlaku, maka dia akan tenang hati dia, rasa bahawa semua ini yang berlaku di atas diri dia tidak akan berlaku melainkan Allah telah tetapkan di atas diri kita. So, yang kedua, ni dua benda dah. Yang kedua, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, dan aku minta perlindungan daripadamu ya Allah daripada al-ajz, sifat lemah, wal kasal, yang kedua sifat malas. Dua ni duduk sekali pula. Al-ajz lemah, al-kasal malas. Kata ulama, al-ajz ini ialah
orang yang tak boleh buat, tak mampu, tak boleh nak buat, tetapi dia berasa nak buat. Al-kasal, dia boleh buat tetapi dia tak saya buat, malah beza dua tu. Dua-dua ni adalah dua penyakit yang amat-amat berbahaya dan hari ni banyak menimpa masyarakat Melayu kita. Al-ajaz, tak boleh nak buat. Orang yang tak boleh nak buat, dia khoya nak buat semata. Oh saya, ada itu sama. Oi saya, apa aku tak buat? Puasa nak buat. Puasa nak menega, al-ajaz, tapi tak ada modal, al-ajaz. Puasa nak kerja, tetapi kaki tak boleh nak jalan. Tengok, al-ajaz, lemah. Dan penyakit ni adalah satu penyakit yang perlu kita minta perlindungan daripada Allah di dalam kehidupan kita. Wal kasal, orang yang kedua ialah ia boleh buat. Kerja boleh kerja, tetapi malah nak mikir, malah nak rancang, malah nak susung. Al-kasal, tuan-tuan. Dua-dua ini juga diminta diajar oleh Rasulullah supaya kita baca pagi dan petang. Sebab apa? Kalau dia mari dalam kehidupan kita, mari dalam kehidupan anak isteri kita, susah kita. Malah tahu nak ramak, malah. Hari-hari kita berasa nak lemah, nak mikir, nak buat kerja, berasa supaya takut tak berjaya, macam-macam mikir. Benda ni adalah satu musibah ya tuan-tuan puan-puan, yang mana Rasulullah ajak Abu Umamah suruh baca doa ni supaya lari daripada kita. Yang ketiga dan merupakan yang kelima dan yang keenam, wa a'udzubika minal jubni wal bukhl, dan aku minta perlindungan daripadamu ya Allah daripada penyakit al-jubn, penyakit penakut, dan al-bukhl, penyakit kedekut. Penakut dan kedekut, dua-dua penyakit yang mana kata ulama, dua-dua penyakit ini bila ada dalam masyarakat, bila ada dalam diri manusia, orang yatamannahun nas al-mautah, orang akan mengharapkan orang yang ada penyakit ni mati cepat. Allahu akbar. Penyakit penakut, minal jubni wal bukhl, penyakit kedekut. Orang Melayu dulu, dan begitu juga pepatah Arab, dia kata 3 penyakit. Tuan-tuan, 3 penyakit kalau ada dalam diri kita, orang lari pada kita. Yang pertama, penyakit ghalidh, penyakit beken, bengis. Yang kedua, penyakit mulut cepat, wahing ngepek. Ini orang Tino banyak. Yang ketiga, penyakit kedekut. 3 penyakit ni orang akan lari pada kita. Yang pertama, ghalid, maknanya penyakit bengih. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Kalau kita tengok dalam ayat Al-Quran, kalau kamu wahai Muhammad, kalau mu wahai Muhammad, sifatmu tu bengih, tak sayang kepada orang, beken, cepat melenting, lang faddu min haulik, nasaya manusia akan lari padamu. Tak saya orang tak sedek dekatmu kalau mu bengih. Tuan-tuan, maksudnya benda ni kita kena jaga. Perangai kita jangan terlalu marah dah, jangan cepat marah dah, sebab manusia akan lari, anak cucu akan lari daripada kita. Yang kedua, penyakit gapo yang jangan ada dalam rumah kita? Penyakit wahing ngepek. Ni orang-orang Tino. Orang jatuh kalau ngepek juga orang jatuh, berat. Orang Tino golek, tapi jangan banyak doa ngepek. Allah ni masuk kita pergi masjid, dia kata pergi masjid pada kita nak pergi kerja pakai jangak-jangak ke ada hak lain ke. Kita tak mani, dia kata busung, ngepek sama-sama. Jadi menyebab kepada orang serabut, anak cucu serabut ada, slow sikit. Berat penyakit ni. Ada seorang tu wahai ngepek doa. Cerita Allah dia wahai ngepek, tuan-tuan. Serabut tu laki dia. Oh, aku serabut, dia kata, dengan mu ngepek hari-hari. Satu hari dia pergi tanya Tek Imeh, dia kata, Tek Imeh, serabut serabut ke apa? Bini wahai ngepek.
Oh, dia kata tak ada plek mana? Tok Imam jawab. Oh, ni Tok Imam lain, bukan Tok Imam sini lah plek-plek ni. Nu lagu buruk dalam hutan nu mungkin tahu bini mu dalam lagu buruk tu. Oh, sedak Tok Imam pun nyajar. Ah, dia dok serabut dak tuan-tuan. Dia ambil bini dia, gitu hok dalam lagu buruk sungguh. Belai-belai nak kita hok tu duk ngepek, Allah, nyamuk banyak, Allah. Nanti kena. Sampai di tepi lagu buruk, ia tolak gum tu gum. Jatuh dalam lagu buruk, dia kelik mari. Ha, lega dia kata. Kelik tu berasa senyap dah, tak ada orang ngepek. Mari duduk dalam rumah. Ai, senyap sungguh dalam rumah. Tak ada orang ngepek. Sehari pertama tak apa. Sehari kedua tak boleh duduk dah. Pek dah juga ngepek banyak. Jadi berasa sunyi untuk lelaki dia. Sebab hari-hari duduk dengan ngepek, hari ni tak ada orang ngepek. Masuk hari ketiga dia pergi cari di lagu buruk semula. Dia bawa jirak besar, dia hatta timur turun dalam lagu buruk. Sayang, dia panggil bini dia. Senyap. Mati dah kau bini dia. Kenal ni. Sayang. Bunyi bawah. Hidup dia kata. Allah tali turun. Kara-kara lekat. Kah? Ada. Heret naik. Bunyi wak bawah. Yalah bini dia tahu bunyi wak. Duk ngepek dah bawah. Bunyi dah. Ya kara naik tuan-tuan puan-puan. Rupanya bila tengok rambut panjang, mata besar, bukan bini dia tuan-tuan. Rupa-rupanya hatu duduk dalam tu. Hei, mu siapa? Dia tanya. Dia kata aku hatu. Pas mu apa naik atas ni mu tak tengok aku. Dia kata aku serabut duduk dalam laga dia kata. Nu dalam laga orang gapo nama ngepek banyak kata. Aku tak sedap dah dalam laga ni. Tuan-tuan, bukan sahaja tok lelaki tak suka kita ngepek banyak puan-puan, hatu pun tak suka. Sebab tu slow sikit kita ngepek. Ni kalau penyakit backing, penyakit ngepek banyak. Hak ni orang tak suka. Orang tak suka, masyarakat tak suka, anak cucu tak suka. Slow sikit benda ni. Bukan tak sebab ada langsung, slow sikit, kontrol sikit. Yang ketiga, penyakit bakhil. Penyakit bakhil tuan-tuan, orang kedekut pun benci ke dia. Penyakit kedekut ni, orang kedekut orang lain pun benci. Oh, tak haji tu, kedekut tak haji tu. Padahal dia kedekut juga. Dia benci juga, aku benci dia kata. Apa? Kedekut dia kata. Padahal dia pun kedekut. Tuan-tuan, Profesor Dr. Hamka, dia kata wahai tuan-tuan, Rasulullah pesan, dia ceramah dalam Masjid Al-Azhar di Indonesia. Dia kata, tuan-tuan, Rasulullah pesan kepada kita, iyyakum wasyuh fa innahu ahlaka man kana qablakum. Janganlah mu dengan penyakit asyuh, kedekut. Jangan. Sesungguhnya penyakit kedekut ini telah membinasakan masyarakat sebelum daripada kamu. Jangan. Dan dia kata, Profesor Hamka kata, Rasulullah pesan tekan sangat benda ni sebab apa? Sebab Rasulullah tahu bahawa kalangan masyarakat kita, kalau ada seorang tok, seorang nenek, seorang ayah yang kaya tetapi kedekut, anak dia, percayalah tuan-tuan puan-puan, anak dia dalam hati duk doa, bila nak mati datuk ni? Sungguh ni. Dalam hati dia duk doa, bila nak mati? Sebab apa? Kalau mati, aku boleh ambil harta dia, boleh bunuh. Kalau dia mati, kalau bini pula, tok laki kedekut, bini tu duk doa dalam hati, bila nak mati tok laki aku? Orang jatuh tak tentu arah tu, duk doa, bila nak mati datuk ni, aku nak ambil bini jawab bini aku. Orang semua duk doa supaya dia mati. Sebab apa? Sebab dia kedekut tuan-tuan. Sebab apa orang harap gitu? Sebab dia tidak ada keberkatan. Sebab itulah Rasulullah minta supaya kita berdoa sama. Wa a'udzubika minal jubni wal bukhl, dan aku minta perlindungan daripadamu ya Allah daripada sifat penakut dan sifat bakhil, sifat kedekut. Tuan-tuan puan-puan, benda ni dipesan oleh Rasulullah supaya kita amalkan. Kita boleh nampak bahawa betapa bahayanya benda-benda macam ni.
Wa a'udzubika yang ketujuh, yang ke-8, wa a'udzubika min ghalabatid dain. Aku minta perlindungan denganmu ya Allah daripada banyaknya hutang, wa qahrir rijal, dan daripada keganasan orang-orang yang besar, keganasan orang-orang lain. Aku minta perlindungan daripadamu ya Allah daripada hutang, daripada beban hutang, dan daripada orang-orang yang duk ugut kita semua, orang-orang yang mengancam kehidupan kita semua. Tuan-tuan dan puan, dua perkara ni Rasulullah iringi sekali pula dah. Min ghalabatid dain, daripada hutang-hutang. Tuan-tuan, hutang ini kalau kita nak berhutang, nak tahu mana hutang yang dilaknat, hutang yang dicela oleh Islam, dan hutang yang diharuskan oleh Islam. Kita berhutang, kita kena tahu bahawa kita nak berhutang ni, berhutang ni molek ke tak molek berhutang ni, ialah orang yang berhutang lebih daripada keperluannya. Dia cukup makan, kereta ada, rumah ada, tapi tabiat dia nak berhutang. Dan satu hadis Rasulullah yang lain, Rasulullah kata, man akhadha malan, siapa-siapa yang berhutang duit orang lain dengan kosak dia, ialah dia tak sebayar hutang tu. Dia berhutang sebab tabiat dia tagih untuk nak berhutang dengan orang. Maka orang ni fa'atlafahu Allah yuridu itlafahu. Man akhadha malan yuridu itlafahu. Siapa-siapa yang berhutang duit orang, yang ambil harta orang untuk dia tak sebayar, untuk dia nak merosakkan duit tersebut, maka atlafahullah, Allah akan merosakkan hidup dia. Subhanallah. Wa man akhadha malan, siapa-siapa yang berhutang dengan niat untuk dia kembalikan kepada tuannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan tunaikan hutang dia. Tuan-tuan, hutang ada masanya kita perlu berhutang. Sebab apa? Sebab bini kita tak ada makan, kita boleh berhutang, tak ada masalah. Bahkan bagi orang yang orang nak pergi pinjam berhutang, orang nak pergi berhutang, orang kaya, kita nak pergi berhutang dengan orang kaya ni. Kalau kita pergi berhutang, orang kaya tu pula kalau dia boleh berhutang kepada kita dengan keadaan kita, keperluan kita, orang kaya boleh berhutang lebih baik daripada orang kaya sedekah lagi. Subhanallah, besarnya pahala kita boleh berhutang kepada orang pula. Tapi apa kita lalu? Buat apa lagu ni? Rupanya Islam menggalakkan orang selesaikan masalah orang. Itulah ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita nampak orang ni perlu, maka kita boleh berhutang pada dia. Nampak dia tak boleh nak bayar, kita boleh sedekah pula kepada dia. 2 kali kita boleh dapat. Kita orang yang ada duit. Mula-mula boleh berhutang, nampak dia tak agak, tak boleh bayar dah orang ni. Sedekah, niat sedekah pula orang ni. 2 benda yang kita dapat. Tapi syaratnya orang ni dia perlu berhutang. Tapi dalam masyarakat kita hari ni, kalau orang berhutang sesuka hati, ada orang suka nak berhutang, suka nak bebankan diri dia dengan hutang, tambahkan hutang. Sebenarnya hutang ini ialah kata Arab, dia kata hutang ini adalah sahrun bil lail wa madhallatun fin nahar. Hutang-hutang ini adalah waktu kita tak nera tidur di waktu malam, dan penghinaan di atas diri kita di waktu siang. Orang ada hutang banyak, malam tidur tak nera. Aku esok nak buat lagu mana? Nak bayar lagu mana? Serabut. Inilah kata Abu Umamah tadi, humumun. Serabut ya Rasulullah. Serabut. Waktu kita serabut. Maka tuan-tuan puan-puan, hari ini sekiranya kehidupan kita stabil, tak perlu kita berhutang. Tak perlu kita berhutang. Tetapi kalau tak dapat tidak, maka di saat itu diharuskan untuk kita pinjam. Wa qahri rijal, yang terakhir, yang ke-8 tuan-tuan dan puan, ialah kejahatan orang lain. Keganasan orang-orang lain terhadap diri kita. Tekanan-tekanan orang lain yang mereka menindaskan diri kita. Tuan-tuan dan puan, kita lemah, duduk lemah semua, orang tekan pada kita. Hak ni susah. Maka kita digalakkan minta doa ni. Rasulullah tahu dah, satu masa nanti ada orang yang sentiasa kena buat nyanyi kat orang. Orang yang seni, dia seni semua. Buat gapo pun kena semua. Kena tak kena tetap kena orang hak seni ni. Orang hak susah.
Kena tak kena tetap susah, tetap salah orang yang susah. Maka Rasulullah nampak benda ni berlaku, maka Rasulullah ajarkan doa ni, wa min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Minta Allah Subhanahu wa taala melindungi diri kita semua. Kalau kita orang susah, tak ada orang nak nyanyi kita. Kalau kita duduk bawah, tak ada pihak tertentu tekan di atas diri kita. Kalau kita tak ada pangkat, kalau kita kerja dengan orang, bos kita orang-orang yang baik. Maka doa ni digalakkan kita baca siang dan pagi dan petang. Supaya apa? Rasulullah ajar bahawa supaya kita selamat daripada lapai-lapai sifat ini. Maka Abu Umamah menceritakan bahawa selepas aku baca doa ini, maka fa wallahi hutang aku selesai. Fa wallahi serabut dalam kehidupan aku selesai. Tak serabut hidup senang. Tidak ada namanya hazan. Senang dalam kehidupan kita. Benda yang ada, alhamdulillah. Benda tak ada, tak apa. Benda inilah penting dalam kehidupan kita. Tuan-tuan, puan-puan, hujung sekali, hadis ni amo minta kita pakat ulas. Ikut amo belaka. Allahumma inni. Derah tuan-tuan. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzu bika minal ajzi wal kasal wa a'udzu bika minal jubni wal bukhl. Semoga tuan-tuan puan-puan dengan kita amalkan doa ini yang telah disarankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semoga kehidupan kita tenang sehingga kita jauh daripada bala bencana tuan-tuan. Semoga kita jauh daripada musibah-musibah yang tidak diingini oleh kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala meredai kehidupan kita tuan-tuan puan-puan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.